Salam sejahtera. Okey, salam sejahtera ya. Okey, Cikgu Lai akan teruskan pembelajaran bab 6 ya. Bab 6 iaitu asid, base dan garam ya, di mana kita baru habis saja 6.1 ya, itu berkaitan dengan peranan air untuk menunjukkan sifat asid dan sifat alkali. So, di sini sebagai peringatan pesanan ya, kamu mesti hafal 4 jenis asid yang ada dengan 4 jenis alkali yang ada. So, hari ini ya kita teruskan dengan 6.2. 6.2 iaitu berkaitan dengan nilai pH ya. Nilai pH, kita lihat apa kegunaannya nilai pH sebab dia memang sangat-sangat popular dalam SPM, terutamanya untuk bahagian kita nak jalankan eksperimen. Okey, di sini sebagai peringatannya, apabila kita nak jawab soalan SPM, nilai pH ya, ejaannya mesti betul ya, di mana yang P ini mesti huruf kecil and then H ini mesti huruf besar. Okey. Okey, sekarang kita lihat tadi kalau kamu lihat tadi gambar aja yang cikgu tunjukkan. Okey, alat itu memang banyak kita ada di magma ya. So, di permukaan alat itu kita dapati dia memang ada tunjuk warna itu ya. Okey, so maksudnya warna itu sangat penting ya. Warna itu akan memberitahu kita nilai pH dia. Sebenarnya itu ialah nilai pH. So, nilai pH seperti mana yang kamu sudah study dalam PT3, kita dapati pH ini dia bermula dari 0 sehingga 14. Okey, di mana yang 7 ini adalah neutral. Okey, kita neutral ini kita dapati ya apabila asid dalam pelarut organik, so dia adalah berada di sini neutral, maksudnya neutral. Okey, skala ini sangat penting ya, kamu ingat skala ini iaitu dari 0 hingga 14. Semakin ke kiri itu bermaksudnya dia semakin berasid. Maksudnya yang paling berasid adalah bahan yang mempunyai nilai pH 1. Biasanya 0 di sini kita tak biasa ada di magma ya. Ini yang 0.2, 0.5 itu biasanya dia guna pH meter baru dia boleh menunjukkan bacaan yang kecil macam itu ada tempat perpuluhan. Kalau dalam magma kita celup saja dengan kertas pH, memang kita tak nampak tempat perpuluhan ya. Okay. So, semakin ke kiri pula, kita dapati dia adalah semakin beralkali. Beralkali, okay, kamu nampak tak? Sebenarnya, actually, sukatan untuk bab 6 ini, dia lebih berfokus kepada asid dan alkali ya. Kita jarang study base ya. Kita lebih kepada alkali. Okay. So, alkali ini kita dapati yang lebih beralkali punya bahan juga berada di hujung sini. Maksudnya di hujung-hujung sekali ini dia sangat-sangat berasid. Di hujung-hujung sebelah sini dia adalah sangat-sangat beralkali. Kamu tak payah hafal warna. Ya, tak payah hafal warna untuk SPM. Ya, untuk SPM kita tak hafal warna ya. Okay. So, yang penting kita ingat nombor dia. Okay, nombor dia. Okay. So, pH ya, di sini dia sangat penting. Kita kena study apa itu pH. Okay. pH, ini sukatan baru lah. Sebelum ini, sukatan lama, dia memang tak minta kita buat calculation ya. So, means, mulai tahun 2021. So, kebanyakan soalan dalam SPM dia mesti panggil kamu calculate nilai pH. So, kita kena tahu lah. So, maksudnya lesson untuk ini, hari ini
dia mesti ada calculator. Ya, calculator di mana kita perlu guna fungsi log, ya, fungsi logaritma. So tapi saya tak sebut logaritma sangat panjang kan. So saya akan sebut log. Log ini sebenarnya dia adalah asas 10. So biasanya kalau asas 10 kita tak tulis, tak tulis maksudnya asas 10. Okay. pH, kalau kita nak buat calculation, sebenarnya dia adalah sama dengan negatif. Negatif ini mesti adalah, okay, log kepekatan ion hidrogen. Okay, kalau pH, okay, ion hidrogen ini kurungan macam ni, dalam kimia kita bawa maksud kepekatan. Ya, kepekatan ion hidrogen. Okey, sebelum ini kamu sudah study ya, cikgu sudah ingatkan kamu sewaktu you ada di lesson 6.1. Semua asid kita wakilkannya dengan simbol ion hidrogen. Okey, now kita masuk ke konsep yang lebih penting. Kita ion hidrogen ini kita tak bilang 1, 10, 100 macam itu. Kita guna unit kepekatan. Kalau saya letak bracket macam ini ya, okay, kurungan macam ini maksudnya kepekatan. Okey, di sebelah hujung sini pula alkali maksudnya kita rujuk kepada ion hidroksida. Nanti kita lihatlah ion hidroksida. Macam mana kita nak calculate nilai pH dia. Okay, sebab kalau nilai pH dia hanya rujuk kepada ion hidrogen saja. So di sini dia mesti dalam bentuk kepekatan dia ada berapa. Okay, maksudnya kepekatan di hujung sini tinggi, kepekatan ion hidrogen di sini adalah tinggi. Okay. Okay. Ini dia. Walaupun kita tak ada, dalam magma ya, kita memang ada meter pH. Maksudnya apabila you jalankan eksperimen ataupun soalan SPM ya, dia mungkin guna meter pH. Ini ialah peralatan ataupun bahan kimia atau bahan ya yang kita guna untuk mengkaji nilai pH. Okay. So, meter pH ini, actually kalau di industri ya, dia macam-macam design ada. Sangat-sangat jitu punya, sangat-sangat mahal punya pun ada. So, dalam magma, biasanya kita guna yang simple punya macam ni. Sangat murah punya. Memang magma ada satu. Maksudnya di bawah sini, dia ada sensor dia. So, bila you buka saja, so, you masukkan, you celupkan meter pH ini ke dalam larutan yang kamu nak uji itu. Okay, dia akan ada bacaan digital macam ni. So, daripada bacaan ini, 9.89. So, saya tahulah ini adalah larutan alkali. And then, dia bukan yang kuat. Bukan alkali kuat. Yang kita akan study di 6.3. Okay. 9.89. Okay, ini biasanya dia ada di industri lah. So, industri punya dia lebih mahal, lebih jitu. Okay, yang di magma biasanya kita guna kertas pH. Kertas pH. Okay, setiap satu ini, di dalam ini sebenarnya dia ada kertas pH. Okay, kita setiap kali kita koyak sekeping, ya sekeping, and then kita celup ke dalam larutan. So, kita dapati kertas pH ini akan ubah warna. So, apabila dia ubah warna, kita akan bandingkan warnanya di sini, ya, atas radas ini. So, that's why setiap satu kita beli ya, kita mesti rujuk kepada warna yang ada pada bekas itu. So, lepas itu kita catat nilai pH dia. Okay, yang jenis ini, I think siapa yang ada pergi ke klinik ataupun ke hospital, kamu dapati di hospital atau klinik biasanya dia guna jenis ini untuk menguji nilai pH, terutamanya yang biasanya
adalah air kencing lah. So, ini kita kata dia lebih jitu daripada ini. Of course, ini adalah lebih mahal lah. Ini lebih mahal. So, ini dia ada beberapa, dia akan menunjukkan ada 4 tempat ya. Kita akan lihat, kita bandingkan color di sini. So, dia sama juga. Dia ada 2 bahagian. Dia ada bacaan dari 0 hingga 7. Kemudian ada 8 hingga 14. Kita lihat warna dia. Ya, so kita dapati dia actually is a very simple experiment and then dia memang popular dalam SPM lah. Kalau ujian amali pun dia senang saja, dia akan keluar bahagian ini. Okay. Okay, now you lihat ya, dia selalunya warna dia bagi kita tak apa. Sebenarnya I think nanti you akan buat satu projek di rumah juga. Ya, lihat warna and then ambil nilai pH dia. Okay, so nilai pH sebenarnya dia adalah berdasarkan kepada kepekatan ion hidrogen dalam asid. Kalau asid kita rujuk kepada ion hidrogen, kalau dia adalah alkali, kita rujuk kepada ion hidroksida. Actually, bab ini ya, dia actually adalah sangat-sangat simple konsep dia. So, you hanya ingat ion hydrogen for acid, ion hydroksida for alkali. Okay. Okay, nah. Di sini, sebelum kita kaji dengan lebih detail ya, okay, dalam bab ini, actually dia ada banyak soalan berkaitan dengan calculation. Salah satu adalah calculation yang berkaitan dengan kepekatan larutan aqueous. Ya, kepekatan, ya, unit untuk kepekatan adalah mol per dmq. Selalunya kita kata larutan ini pekat, larutan ini cair. So, apa dia unit dia? So, macam masa kita tahu adalah saat kan? So, kalau kepekatan, kita lihat unit ini ya, dia adalah mol per dmq. Sebab dia negatif ya, kita akan baca dia sebagai mol per dmq. Ya, dm padu lah. Okay, dmq. Kalau kamu nampak unit ini, kamu sudah tahu ini adalah maklumat berkaitan dengan kepekatan. Kalau kita lihat contoh yang ada di sini, nampak tak warna dia semakin cerah, semakin gelap lah kalau kita ke bahagian sini. So, kita dapati kalau dia lebih gelap itu, maksudnya dia lebih pekat. Nampaknya cikgu label dia salah ya. Sebenarnya cikgu terbalik, nanti saya ubah ini sebelum ini ingatlah. Saya sudah silap. Actually, kalau dia cair sangat, ini adalah 0. Ini adalah 0.001. So, ini adalah cair. Okay, kita lihat unit lah. Makin banyak kosong di depan, maksudnya dia makin cair. So, ini adalah yang pekat. Sebenarnya dia adalah 1 mol per dmq. So, ini adalah pekat. Okey, ingat ya, lebih banyak kosong di depan, maksudnya dia adalah lebih cair. Cikgu buat silap di sini. Okey. Okay, now kita lihat ya. Saya ambil ini. Actually ini sebenarnya adalah skala pH ya. Saya mula dari 1 sehingga 7 di sini. Sebab saya nak asingkan asid kepada asid. And then yang lagi satu bahagian adalah untuk alkali. Okay. So acid biasanya dia kita start from 1 sehingga 6.99999. Means sebelum 7 lah. Okay. Kita dapati kalau asid dia mesti berkaitan dengan ion hidrogen. Sentiasa ingatkan ya. Ion hidrogen. Asid mesti ion hidrogen. Asid mesti ion hidrogen. So, kita dapati yang apabila kepekatan asid bertambah,
kepekatan ion hidrogen juga bertambah. Macam contoh tadi kan, kalau 1 mol per TMQ, ion hidrogennya adalah lebih tinggi kepekatannya berbanding dengan 0,001 mol per TMQ. Okay, so kesimpulannya tadi kita sudah tahu ya, yang nilai pH 1 kat hujung-hujung sini adalah asid kuat. Nanti kita study asid kuat, maksudnya kepekatan ion hidrogennya adalah tinggi. Dua-dua hujung adalah tinggi ya kepekatan dia. Okey, kalau nilai 1, 2 ni kita kata nilai pH-nya rendah. Ya. So, maksudnya di hujung-hujung sekali ini kepekatan ion hidrogen adalah tinggi, nilai pH-nya adalah rendah. Berbanding dengan kalau satu bahan pH-nya adalah 6, so kita kata kepekatan ion hidrogennya adalah rendah apabila nilai pH-nya adalah tinggi. So sama juga kalau cikgu pergi ke contoh tadi. Okay. Ini maksudnya kalau kita lihat sini ya, yang pekat punya, kalau saya ambil bacaan dia, dia is lebih kurang 1. Kemudian ini pH dia adalah lebih kurang 6. 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh, 6 boleh. Kalau pekat ya, maksudnya kita akan ambil nilai pH sebagai 1 ataupun 2. Okay, so kita lihat now. Saya mula dari 7. Okay, saya mula dari 7. 7 ialah neutral. Sentiasa ingat 7 adalah neutral. 8, 9, 10 sampai ke 14. Hujung. Hujung dia masih tinggi kepekatan. Tapi oleh sebab ini adalah alkali, so ion hidroksida. Ya, ion hidroksida kepekatannya adalah tinggi, nilai pH-nya tinggi. Okay, kita tengok nombor. Nombor makin kecil, kita kata rendah nilai pH-nya. Okay, so kalau kita bandingkan 14 dengan 8, 8 kita kata kepekatan ion hidroksidanya rendah. Tapi nilai pH-nya juga rendah. So dia ada beza ya untuk asid dengan alkali. Tapi for me, saya hanya ingat dua-dua hujung itu. Okay. Okay, now kita teruskan ya. Kita teruskan. Ini dia. Ini berkaitan dengan kehidupan harian lah. So, nanti bila kita masuk ke bahagian selepas kekuatan kekuatan asid dan alkali kan, kita akan buat study lebih ya. Bacaan tambahan lah, kegunaan nilai pH dalam kehidupan harian. So kita akan study mengapa. Contohnya ini antacid ini kan sebenarnya adalah ubat apabila you sakit gastrik. Mengapa dia bersifat alkali sedikit? Sebab dia nak meneutralkan asid yang ada dalam perut kamu. So itu dialah. So kamu buat sementara ni, kamu boleh go through. Ini adalah contoh-contoh bahan ya yang ada berkaitan dengan kehidupan harian kita bersama-sama dengan nilai pH-nya. So you tahu dia adalah bersifat asid ataupun bersifat alkali. Tapi ini bukan perkara yang baru. I think PT3 memang semua sudah study ya. Okay, now kita masuk ke bahagian yang penting, iaitu kita akan mula buat calculation. So, untuk calculation ini, cikgu bahagikannya kepada dua bahagian ya. Dua bahagian. Bahagian pertama hanya fokus kepada nilai pH. Di mana dia sudah bagi kamu kepekatan. Ya. Sebab cara calculation, cara kamu tekan calculator adalah lain ya. Okay. So, kamu kena peka sikit apabila kita masuk ke bahagian calculation ini. Okay, kita guna formula ini. pH sama dengan negatif log, ya, log asas 10
kepekatan ion hidrogen. Ini memang kita perlu ingatlah ya, mesti ada negatif ya. Okey. Kita lihat macam mana kita nak buat calculation dia. Okey, come. Contoh satu. Lihat contoh satu ini. Okey, dia panggil, okey, dia minta kamu hitung nilai pH bagi asid nitrik. Nah, asid nitrik, apabila saya study ini, saya kena sentiasa ingat, saya kena bulatkan ini. Okay, now I know. Asid yang saya tahu dia adalah ion hidrogen. Ini penting tau. Okay, ini soalan dia sudah bagi tahu kamu. Kepekatan ion hidrogennya adalah 0.5. Maksudnya kita sudah ada ini dah, 0.5 ini. Okay, 0.5. So, senang saja, ini apa yang kita perlukan, dia sudah bagi. Okay, kalau sudah bagi, kita ganti saja. Okay, ganti masuk ke dalam sini, iaitu 0.5. Okay, so kamu buka calculator kamu tekan lock. Ya. Tekan lock, tekan 0.5. So, apabila kamu tekan 0.5, dia akan keluar bacaan ini. Negatif 0.3010. So, you salin saja. Okay, negatif masih ada ya. Sebab, ini penting tau. Negatif dengan negatif ini, nanti kita akan hapuskan. So, you dapati nilai pH kamu adalah 0.3. 0.3 maksudnya kepekatan ion hidrogennya adalah tinggi lah. Ini adalah asid kuat. Ini adalah asid kuat. Okey ya. Okey, dia simple saja. Okey, kita ganti masuk saja. Okey, ini sama juga. Okey, cari nilai pH bagi asid. Okey, asid. Okey, pertama. Okey, now dia tak sebut kepekatan ion hidrogen. So, kita kena berhati-hati. Sebab asid ini dia ada monobase, dia ada monoplotik, asid monoplotik dengan asid diplotik kan. Okey, saya tulis pengayonan asid ini dalam air. Okey, apabila saya tulis ini, saya dapati kalau ini 0.01, sebab dia 1 mol saja, ini pun 1 mol, ini pun 1, dia akan jadi sama. 0.001. So, ini kamu ganti masuk di sini. Sama juga, buka ya calculator, ambil log, okay, tekan ini. Kamu dapati dia adalah 0.3. Negatif 3. So, cancel the negatif. So, dapat pH-nya adalah 3. So, ingat ya, sebab nanti saya akan bagi contoh ya, di mana setiap kali kamu kena lihat baca soalan itu dengan baik. Kamu bukan terus, you boleh ganti ke dalam. Kalau dia asid monoplotik, tak ada masalah. Monoplotik maksudnya ion hidrogen yang dia hasilkan di sini adalah 1 mol. Okey, kalau asid monoplotik tak ada masalah. Masalah hanya akan timbul apabila soalan itu adalah asid diplotik. Okey, so ini pun senang saja. Okey. Ini dia. So now kita akan buat soalan ini lah. Ini ada di soalan, memang dalam modul yang cikgu bagi, dia ada di muka surat 2 ya, muka surat 2. Soalan 1, 2. Ya, 1 bracket 2. Tadi yang cikgu tunjuk itu adalah soalan 1 bracket 1. Okay, so now kita akan selesaikan soalan ini. Okay, pertama I check ini. Acid nitrik HNO3. Okey, sama juga apabila ini mengayon dalam air, okey, dia akan menghasilkan 1 mol. Apabila ini 1 mol, saya boleh buat kesimpulan ini juga adalah monoplotik.
Okey, monoproteik sama. 0.125, ini pun 0.125. Okey. Okey, so kita ganti masuk negatif log. Okey, kepekatan dia 0.125. Okey, kamu tekan lah. Kamu tekan kalkulator kamu dapati dia akan jadi negatif bracket negatif 0.903. So, jawapannya adalah 0.903. Macam ni. So, tak ada problem. So, you boleh try out mana-mana pukul rujukan. For acid, dia memang senang. For acid, dia memang senang. Okay? Okay, now cikgu bagi kamu contoh 2. Apabila cikgu letak contoh, maksudnya tak ada dalam modul. Tak ada dalam modul. Okay, now untuk contoh 2, dia minta kamu cari pOH. Dia bukan pH dah. pOH ini, ya, kita ada formula pOH sama dengan negatif log asas 10 kepekatan ion hidroksida, sebab NaOH ini adalah alkali. Alkali kita hanya fokus kepada ion hidroksida sebab alkali hanya ada ion hidroksida saja. So, apa kita buat ya? Kita akan ambil pOH ini sama, kita ganti masuk. Okay, kita tekan kalkulator log. Kita log ya. Log is negatif 1. So, pOH-nya adalah 1. Ya, pOH-nya adalah 1. Okay. Saya rasa soalan ini cikgu type salah lah. Dia bukan pOH. Wait lah, cikgu check and see ya. Yes. Ini soalan dia salah. Okay. Dia sebenarnya dia panggil kamu cari pH. Okay. Dia minta kamu cari pH. Tapi oleh sebab dia ada alkali, ya, NaOH ini adalah alkali. NaOH ini adalah alkali kan? So, apa yang ada dalam larutan itu hanya ada ion hidroksida saja. So, kita perlu guna formula ini. Ya, ingatlah, alkali kamu hanya boleh cari pOH. pOH. So, kita tak boleh cari pH. So, apa kita buat? Kita perlu satu rumus lagi, iaitu pH tambah dengan pOH adalah sama dengan 14. So, kita kena ambil lagi satu bahagian, iaitu pH plus pOH adalah sama dengan 14. So, now saya nak cari pH. So, kita bawa dia ke sebelah sini, tolak pOH ini, iaitu 14 tolak 1. So, jawapannya adalah 13. Sebab alkali ya, pH dia mesti lebih daripada 7 punya. Ya, pH untuk alkali dia mesti lebih daripada 7. So, you boleh double check ya jawapan. Lagipun, ini NaOH kan? NaOH adalah alkali kuat. So, dia mesti ada di nombor 13 atau 14. Okay ya. Boleh kah? Okay, now. Ini cikgu tak type salah lah. Tengok ni. Okay, ini apa dia nak cari? Dia nak cari nilai pH bagi larutan KOH. Ini untuk KOH. Okay. KOH ini mengandungi kepekatan ion hidroksida 0.01. 0.01. Ingat loh, KOH
Kalium hydroksida adalah KOH. KOH maksudnya dia hanya ada hidroksida. Cikgu sentiasa buat macam ni supaya saya boleh ingat saya kena pilih pH ataupun POH. Rumus dia. So kalau OH mesti cari POH. So kamu ganti masuk. Kamu dapati POH dia adalah 2. POH-nya adalah 2. Okay. So, POH kalau 2, kita nak cari pH kan? pH. So, kita kena guna rumus di bawah ini lah. Kita ambil pH plus POH sama dengan 14. Nah, you see. Dia dapat 12. Dia mesti more than 8 punya kalau alkali. Kalau alkali, dia mesti lebih daripada 8. Ya, lebih daripada 7. Ini dia. Okay, kita lihat soalan 1-3. Okay, kita lihat soalan 1-3. Okay, dia minta cari pH untuk larutan NaOH. Ya, pH untuk larutan NaOH. Ya. So, sama juga. Pertama, saya kena pasti ini adalah alkali or acid. NaOH ada OH. Maksudnya dia adalah alkali. OH dia adalah alkali. So alkali mesti pilih rumus ini. Jangan pilih pH. Ya. Okay, so kita akan ganti ini. Okay, kita ganti masuk iaitu ini akan jadi negative log. Okay. 0.003. Ya, 0.003. So, kamu tekan kalkulator kamu, log. Ya, tekan, kamu akan dapati jawapannya adalah negatif 2.52. Okay, 2.52. So, potong-potong. So, you dapati POH-nya ialah 2.52. So, kalau kamu lihat nilai ini, you sudah tahulah. Dia tak mungkin 2 punya. 2 mesti for acid. Alkali, dia mesti lebih daripada 8. So, kita ambil ini. pH plus POH sama dengan 14. Supaya kita boleh dapat pH dia. So, dia akan jadi 14. Okay, tolak 2.52. So, kamu akan dapat jawapannya adalah 11.48. Ini jawapan dia. Okay. Okay, kita lihat sini ya. Okay, maybe student akan tanya, berapa tempat perpuluhan kita perlu ambil? Ya, sebenarnya kita lihat sini. Soalan dia rujuk kepada kepekatan dia. Kalau kepekatan dia satu angka bererti. Macam ini kita kata 0.003 ini ada satu angka bererti saja. Kalau satu angka bererti, maksudnya paling baik sekali ya jawapan kamu adalah dalam satu tempat perpuluhan. Satu tempat perpuluhan. Satu angka berarti satu tempat perpuluhan nilai pH kamu. Kalau 2 angka berarti jawapan kamu akan disebut dalam 2 tempat perpuluhan. Okay, kita lihat contoh yang seterusnya. You dapati ini semua calculation ya, semua calculation. Okay, now cikgu nak masuk ke bahagian yang apa yang cikgu masukkan dengan acid diplotik. Ini dia mau cari acid. Okay, no, dia nak cari pH, nilai pH juga dengan kepekatan 0.02 mol per dmq. Tapi you nampak tak cikgu ada darab 2 di sini. Saya tak ganti masuk terus seperti sebelum ini. Sebab sebelum ini acid yang cikgu bagi itu adalah acid monoplotik. Okey, tengok ya. Ini acid sulfuric. Okey.
Asid sulfurik ialah H2SO4. Okay, H2SO4 akan mengayon dalam air. Okay, mengayon. Ya, ini sangat penting tau. Kena ingat tau. Okay, menghasilkan ion hidrogen dan ion sulfat macam ni. Tapi, kamu nampak tak? Dia ada 2 hidrogen. Maksudnya kita kena seimbangkan dia. Ini ada 2 mol. Bila 2 mol, kita panggil ini sebagai asid diplotik. Dia akan menghasilkan ion hidrogen yang lebih banyak. Bukan lebih banyak. Actually is double. Okay. So, maksudnya ini ialah 1 nisbah kepada 2. Apabila saya guna ini sebagai 0.02, ini akan menjadi 0.02 darab 2. So, you kena ganti 2 di sini. Baru kamu tekan log. Dia bukan log 0.02. Tapi is log 0.04. Macam tu. So, akhirnya dapat nilai pH dia. So, sangat-sangat penting ya. Kita mesti bezakan dia asid. And then kita mesti bezakan asid itu adalah monoplotik ataupun diplotik. Okay. So, kita ambil contoh lagi satu. Sebab ini pun ada dalam modul kamu. Okay. Ini, dia minta kamu cari pH. pH. Untuk larutan ini adalah barium hidroksida. Okey, apabila dia masuk ke barium hidroksida ini, saya tahu ini adalah alkali. So, kalau alkali, maksudnya apa yang ada dalam larutan itu? Ion hidroksida. So, tak boleh pilih rumus yang sebelum itu, yang ion hidrogen itu. Mesti pilih rumus ini. Pilih rumus ini. So, kita akan tulis, apa yang kita boleh cari is pOH saja. Tak boleh cari pH punya. Untuk alkali, the first step. First step, hanya boleh cari pOH. Okay, so kita ikut. Negative log OH. Okay, so, apa kita dapati? Ini sama juga, kita kena sentiasa ya ingat ini adalah alkali monoplotik ataupun diplotik. Sama, saya tulis persamaan pengayonan dia mengayon. Menghasilkan ion barium dan ion hidroksida. Hidroksida. Tapi ada 2. Bila ion hidroksida ada 2 mol, kita panggil ini sebagai alkali diplotik. Okay, diplotik maksudnya nisbah dia ini 1, ini jadi 2. So, kalau ini ialah 0.012, ini akan jadi 0.12 times 2, darab 2. So, sangat-sangat penting lah. So, kita akan ganti di sini. Okay. 0.012 darab 2. So, you tekanlah kalkulator kamu. Dia akan jadi negative log, ya. 0.024. So, kamu tekanlah. So, tekan-tekan. Kamu akan dapati jawapannya adalah 1.62. Patutnya dapat ini. Tapi saya tak mau ini. Sebab ini dipanggil pOH. Ya. Apa yang ditanya dalam soalan adalah pH. pH. Okay, so sama juga kita akan ambil ini. pH sama dengan, bolehlah kita terus ambil, kita bawakan pOH ini ke sebelah sini. Dia sama dengan 14 tolak pOH. Boleh juga lah. Okay, 14 minus 1.62
So, dia punya jawapan punya answer is 12.38. Ini dia. So, you try lah. Try. You try ya. So, semua contoh yang mungkin cikgu sudah keluarkan dia di sini. Cikgu sudah keluarkan ya. Okay. So, now cikgu teruskan dengan bahagian kedua. Soalan calculation dia. Iaitu, kita akan buat calculation terbalik. Di mana soalan dia bagi kamu nilai pH atau pOH. Tapi kamu kena cari dia punya kepekatan. So, bila dia macam ni, kamu perlu balik ke your mathematics. Sekarang sudah tukar dia punya sukatan. Saya pun tak pasti log ini adalah di Modern Max ataupun Max ya. Log dia macam ni. Ya, log dia macam ni tau. Okay. Log saya biasanya kita tulis dalam bentuk macam ni lah. Ya. Yang cikgu ubah ni sebenarnya pH ini ialah B lah. Ya, ialah B. Yang log A ini adalah log dengan asas 10. Yang kepekatan ini ialah X. Kalau log dalam bentuk macam ni, ya, kamu ulang kaji ya. I think your MX sudah study kok. So, kita akan susun dia dalam bentuk macam ni. Kita boleh hilangkan log dia dengan kita susun macam ni. Maksudnya X tulis di sini. Kemudian yang A ini sebenarnya ialah 10 kan. Di sini jadi kuasa B. Ya, kuasa B. So, kita mesti guna rumus ini. Apabila kita nak cari kepekatan ini. Okay. Ini perlu basic kamu dalam log ya. Dia perlu your basic dalam log tau. Okay. Kalau you tak boleh tukar ini, you cannot do your calculation tau. Okay. Okay, come. We go slowly ya. Okay. Calculationnya dia macam ni. Okay. Dia macam ni. Okay. Dia mau kemularan. Maksudnya dia mau you kena cari ini tau. You kena cari ini. Tapi dia sudah bagi kamu nilai pH dia. pH-nya ialah 2. Nah, ini monoplotic. Tak ada masalah lah. pH ada 2. Cikgu ganti lah. Cikgu ganti saja. Negatif pun cikgu ganti saja. Okay. Saya tulis semula saja. Log asas 10. Sebenarnya di sini adalah asas 10. Biasanya kita tak tulis. Okay. Ini kepekatan dia. So, apabila saya susun dia, nah, tengok ya, cikgu sudah susun dia dalam bentuk sama dengan bentuk ini. Sebab saya negatif ini saya sudah bawa ke sini. Ini ialah B. Ini ialah B. Negatif 2. So, ini ialah log 10. 10 ada di sini, iaitu A lah. A. 10 ialah A. Okay, X ialah apa yang kita nak cari, iaitu kemolaran. Kemolaran nanti kita akan study ya. Kemolaran sama maksud dengan kepekatan. Ya, kemolaran sama dengan kepekatan. Sama maksud saja. Okay. Sama dengan, ya, dia sama dengan, nah, cikgu sudah tukar. X ialah ini. Okay. 10 kita tulis di sini kepada kuasa B. Ya, B ini ialah negatif 2. Okay. So, saya sudah dapat ini. Saya tekan calculator saja. Ini, kamu tekan calculator. Very simple ya. Just tekan calculator. Tapi ini mesti tahu ya. How to tukar ke bentuk ini. Okay. Ini log ya. Kita guna konsep log. Okay, kita tekan calculator. Kamu lihat ya, calculator kamu. Kali ini kita tak guna log dah. Kita akan ikut cara ini. Okay, 10. Okay, 10. Kalau kuasa macam ni, biasanya dalam calculator kamu akan tekan ini. Tekan ini. Okay, tekan ini negatif 2. Tolak 2 lah. So,
So, you tekan saja, jawapan dia akan keluar. Ialah 0.01. 0.01. Okay? Sentiasa ingat ya rumus itu. Okay. Yang unit, tadi kita sudah study ya, unit mesti mol per DMQ. So, jangan lupa lah, setiap kali jawapan mesti ada unit yang betul. Ya, dia mesti ada unit yang betul. Cikgu ambil gambar untuk calculator juga supaya menyenangkan kamu faham ya. Okay, memudahkan kamu. Okay. So now, cikgu akan teruskan lagi dengan satu contoh lagi. Okay, ini contoh sebenarnya ada dalam your modul modul muka surat 2. Okay, sama juga dia minta kamu buat apa? Kepekatan ya. Kemolaran maksudnya sama maksud dengan kepekatan. Okay, I put here. Okay. Wah, banyak rumus yang kena study ini. Okay. Larutan lithium hydroksida. Lithium hydroksida ini kamu nampak tak? Ya, lithium hydroksida ini dia adalah alkali. So, alkali ini pH-nya adalah 12. Okay? pH-nya 12. So, apa kita perlu cari? Kita kena cari, dia tak bagi kamu pOH. Sebab nanti kamu akan guna pOH untuk selesaikan soalan kamu kan. Step 1, kamu mesti tukarkan pH ini kepada pOH dulu. Sebab kamu akan guna rumus pOH sama dengan negative log OH. Betul kah? Okay, sebab dia minta kamu cari kepekatan LiOH. Maksudnya dia minta kamu cari kepekatan OH. OH. Tapi apa yang diberi ini adalah pH. So, pertama kita mesti cari pOH dulu. Kita guna rumus ini. So, kita cari pOH. Sama dengan pH tolak. Silap ya cikgu. pOH sama dengan 14 minus pH. So, dia adalah sama dengan 14 tolak 2 sama dengan 12. Sama dengan, is it I make mistake? Ya, make mistake lagi. So, tolak 12. Okay, kita tolak 12. pH-nya ada 12. So, dia adalah 2. Dia adalah 2. So, now, macam mana kita buat? Kita sudah dapat pOH kan? Kita sudah dapat pOH. So, dia sama dengan, kita ganti masuklah pOH. 2. Okay, sama dengan negative log, ya, kepekatan OH. Okay. So, now, cikgu susunkan ini di depan. Log ini kita susun di depan OH ya, adalah sama dengan negatif 2. Sama dengan negatif 2 kan? Okay, now kita ambil ini. Nah, sekarang dia sudah dalam bentuk ini. So, now kita change X, yaitu OH. Okay ya, X adalah OH sama dengan A ini adalah 10. Asal 10. 10. Okey. Kepada B. B ialah ini. So, B adalah negatif 2. Adalah negatif 2. So, kamu tekan your calculator. Calculator, ya. So, macam sebelum ini.
Tekan your calculator macam ni. Okay, so come. Kita turun ke sini. Kita balik ke sini ya. So, kita dapati kalau you tekan, you akan dapati jawapannya adalah 0.01. 0.01. So, mesti tulis unitnya dengan betul, iaitu mol per negatif 3. Mol per negatif 3. Okay? So, itu dia. So, I think you perlu masa ya. Satu kali you go through, you memang tak boleh faham. Ya, unless your mathematics very good. Ya, your study pasal log ini. Log ya, log kelima ini sangat-sangat bagus. So, you dapati ini macam kacang saja. Tapi kita dapati kita perlu ya basic ya untuk acid, untuk alkali. Acid, alkali dengan jelas. Okay, finally cikgu nak pesan ya. Apabila you nak solve soalan ini, pertama kamu mesti kena pasti soalan itu adalah acid ataupun alkali. Kalau acid, kamu pilih rumus acid pH. Kalau dia alkali, kamu kena pilih rumus pOH. Lepas itu baru kamu fikir macam mana yang kena buat. Ya, okay. So, lepas itu, I think saya ada minta kamu buat satu latihan, iaitu kamu kena cuba buat modul muka surat 3 sebab dalam modul itu ada 3 muka surat saja. So, kamu perlu jawab muka surat 3, very simple saja ya. Kemudian kamu buat satu soalan. Buat satu soalan dalam buku teks. Buku teks kamu, muka surat 148. So, you cuba buat, you calculate tengok. Ya, akhirnya you akan dapat jawapannya adalah 13. Kalau you faham, you akan dapat dia dengan betul lah. So, anyhow, cikgu akan bincang lagi kalau you ada masalah. Okay? Itu sahaja. Terima kasih.